Assalamualaikum dan selamat datang bagi murid untuk channel cikgu hari ini. Okey, untuk RBT pada hari ini kita akan belajar tentang membuat lakaran idea untuk kita hasilkan produk menggunakan teknologi part 1. Okey, let's go. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menyatakan sekurang-kurangnya 3 perkara asas dalam kita janakan idea produk. Okey, lepas tu melakarkan produk yang dihasilkan dengan bentuk yang mudah. Kemudian kita cuba huraikan sekurang-kurangnya 3 elemen reka bentuk semasa menilai lakaran produk. Okey, ini yang awak kena tahu langkah-langkah untuk hasilkan produk. Yang pertama, fikir atau menjana idea. Lepas kita dah jana idea, kita akan melakarkan reka bentuk. Kita lakar ni bukan nak conteng-conteng saja. Kita lakar ni kita nak persembahkan idea kita. Okey, lepas kita dah persembahkan idea kita, menerang dan merancang idea kita, barulah kita menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Manalah tahu tak puas hati lah lakaran kita, buruk lah, tak cukup lah, tak sesuai lah, rasa macam nak tambah fungsi lah. Ini step yang ketiga ni lah kita akan membuat penilaian. Lepas kita dah berpuas hati dan membuat penambahbaikan, kita akan mengira kos bahan. Sebab kita nak beli barang ni, beli barang dulu, bahan dulu. Sebab nanti kan kita nak hasilkan produk. So, kenalah ada kira-kira kos. Nak jimat kan? Bukan semua ada duit yang banyak. Betul tak? Sebab tu kita kena ada perancangan kos. Kemudian, lepas kita dah kira kos, dah dapatkan bajet pembelajaran kita, barulah kita hasilkan produk dengan teknologi yang dipilih. Ikutlah kalau awak nak buat bantal busuk ke, bantal mini pillow ke, pilihlah teknologi macam mesin jahit stapler tu, yang mesin jahit tangan tu. Kalau awak nak buat phone casing, awak pakailah hot glue gun atau pen 3D. Okay, lepas kita dah hasilkan produk, dah puas semua, dah cantik, kita bentangkan produk tu ataupun kita iklankan produk tu dekat media sosial ke. Yelah, produk kan nak dijual. Bila kita dah hasilkan produk, mestilah kita rasa puas hati dan cuba hargai produk yang dihasilkan dan usaha kita tu sendiri. Okey, untuk pembelajaran hari ni kita akan fokuskan 3 atas ni saja. Menjana idea, melakarkan reka bentuk dan membuat penilaian. Okey, yang pertama, menjana idea. Apa benda penting yang perlu, aspek-aspek penting dalam menjana idea? Yang pertama ialah tema produk. Yang kedua ialah reka bentuk produk. Yang ketiga, kegunaan dan fungsi. Yang keempat, bahan dan alatan teknologi. Yang kelima, langkah kerja. Dan yang keenam, kos bahan dan alatan. Ni kita nak rancang dulu. Nak rancang kena tahu tema apa kita nak buat. Contohnya nak buat tema alam sekitar. Kemudian reka bentuk produk nak buat bentuk apa. Lepas tu kegunaan dan fungsi. Produk tu apa fungsi dia. Apa yang kita nak buat ni untuk selesaikan masalah harian kita. Okey, lepas tu bahan dan alatan. Bahan apa kita nak gunakan. Alatan teknologi apa kita nak gunakan untuk hasilkan produk tu. Dan langkah kerja. Macam mana cara nak hasilkan produk tu. Cuba cari kat internet. Mesti ada cara-cara nak hasilkan. Kemudian kos bahan dan alatan. Kita nak cuba tetapkan perbelanjaan kita supaya produk kita dah hasilkan ni jimat. Ni contohnya. Contoh dia tema alam sekitar. Fungsi dia tempat menyimpan alat tulis. Bahan dia botol plastik, kain felt, zip. Dan alatan digunakan hot glue gun. Tengok apa hasilkan ni. Nama dia botol pensel ataupun bekas pensel lah. Tapi sebab dia guna botol, nama dia pun botol pensel. Okey, ni ada aktiviti sedikit. Cuba teka atas ni apa. Ini nama dia hot glue gun ataupun perekat gam. Yang sebelah ni mesin, bukan stapler kertas Ni nama dia stapler jahitan. Nak menggantikan mesin jahit yang besar gerabak. Yang singa menawan keluarga bahagia. Tak, bukan. Ini stapler jahitan. Kalau kita nak pakai mesin jahit singa tu memang berat lah. Awak pun kecil lagi. So, pakailah mesin jahit stapler ni. Bukan mesin lah, tapi dia memudahkan kita membuat jahitan. Okay, gambar yang ketiga ni ialah pen 3D. Pen 3D ni
dipakai filament 3D. Bukan gelang nama dia ni filament 3D. Dia akan cairkan filament 3D ni, maka bila dicairkan kita boleh hasilkan pelbagai bentuk. Macam hot glue gun juga, hot glue gun dipakai glue sticks ataupun batang glue. Bila dicairkan, kita boleh hasilkan macam-macam bentuk dan bila dia mengeras, maka terhasil bentuk yang kita buat tu akan menjadi kekal. Okey, so dekat belah sini ada gambar bantal busuk. Bukan bantal busuk. Apa ni, bantal kecil, mini pillow, ada phone casing, ada perabot. Jadi kita cuba padankan sama-sama ya. Okey, kalau bahan yang berfabrik atau produk berfabrik yang menggunakan benang, kita akan menggunakan stapler jahitan. Okey, kalau phone casing, nampak tu macam plastik kan? Kalau plastik dan mudah dibentuk, kita akan gunakan pen 3D. Kalau glue gun pun boleh juga sebab dia boleh dibentukkan. Jadi kita guna hot glue gun pun boleh juga nak buat phone casing. Tak percaya, cuba cari 5 minute craft hot glue gun DIY. Okey, yang ketiga, perabot. Ni bukan yang kita nak hasilkan kayu-kayu tu tau. Kita nak cuba gabungkan kayu-kayu tu supaya menghasilkan bentuk perabot yang kita nak. Jadi nak menggabungkan, kita akan gunakan hot glue gun. Berbanding guna gam uhu. Kalau gam uhu kan sikit, tapi hot glue gun kan banyak. Glue stick pun murah, jadi hot glue gun lagi jimat berbanding gam uhu. Okey, yang kedua ialah kita membuat lakaran reka bentuk. Ketika kita buat lakaran reka bentuk, kita guna garis halus dengan garis tebal. Ni penting. Okey, kalau garis halus, kita akan buat lakaran awal. Maknanya kita akan buat rangka lukisan dia dulu. Contoh, kita akan buat garis halus ni, kita akan hasilkan rupa segi empat sama dulu untuk bentuk bekas pensel. Kemudian bila dah yakin bentuk tu, rupa dia tu, barulah kita pekatkan dengan garisan tebal sehingga terhasillah bentuk dan rupa bekas pensel. Okey, dalam setiap lakaran kena ada bahan, label bahan apa nak digunakan dan juga ukuran. Bila tahu ukuran, tahulah saiz produk kita nak hasilkan nanti. Jadi untuk lakaran kita sekurang-kurangnya buat 2 lakaran idea dan bila dapat 2 lakaran idea, kita akan cuba gabungkan 2 lakaran tu menjadi lakaran yang terbaik. Contohnya, tengok lakaran terbaik tu. Okey, lakaran idea 1 diguna fabrik corak batik. Okey, diguna fabrik corak batik. Okey, kalau lakaran idea 2 dia teka dia pakai apa? Tengok zip dia sama kan? Kalau zip dia sama maknanya dia ambil ukuran zip pada lakaran yang kedua iaitu 15 cm. Jadi bila kita membuat pelbagai jenis lakaran, maka kita punya lakaran akhir tu jadi lebih mantap. Untuk kita hasilkan produk yang terbaik dihasilkan. Okey, langkah untuk hasilkan lakaran bermaklumat. Yang pertama, kita kena hasilkan lakaran produk bermaklumat. Kemudian kita akan analisis lakaran tu untuk kita buat penambahbaikan. Lepas kita dah buat penambahbaikan, kita akan menilai kesesuaian maklumat pada lakaran tu. Tengok label bahan dia sesuai tak bahan nak gunakan, sesuai tak saiz dia lakarkan tu. Bila kita dah tahu saiz dengan bahan dia tu sesuai ke tak, barulah kita proceed untuk kita hasilkan produk. Okey, untuk fasa penilaian dan membuat penambahbaikan, kita membuat penilaian berdasarkan aspek elemen reka bentuk. Aspek elemen reka bentuk ingat tak? Bab 2.1. Ada garisan, rupa bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang dan nilai. Tanda je ya atau tidak dan kita akan ulasan berdasarkan logik dan pendapat kita berdasarkan lakaran itu. Okey, contohnya. Ni bekas pensel, dia buat jadual lakaran, elemen ditekankan, warna, saiz dengan bentuk. Okey, huraian dia berdasarkan lakaran dia tu. Dia cuba perihalkan semula lakaran dia tu dalam bentuk huraian. Tengok warna dia apa dia cakap. Warna dia fabrik corak batik. Dalam lakaran dia sebut corak batik. Lepas tu saiz. Saiz dia cakap panjang zip 20 cm. Dia ada tulis dalam lakaran dia tu label dia panjang zip tu 20 cm. Kemudian bentuk segi empat tepat. Dalam lakaran dia pun bentuk segi empat tepat. Kemudian dia nilailah sesuai ke tidak. Kalau sesuai, apa catatan dia? Kalau batik
sebenarnya lakan corak produk, ada motif tumbuhan kan. Kalau warna zip teperan sesuai dengan warna corak batik. Sebab warna batik kan biasanya warna-warna tanah, warna bumi. Jadi senang saja nak buat menilai lakaran ni. Just tengok saja pada lakaran kita dan kita cuba tarik maklumat daripada lakaran tu yang kita dapat. Itu saja dan selamat mencuba dan belajar. So, adik-adik, macam mana? Video tadi best kan? Kalau nak lagi best, apa kata adik-adik? Ingat komen, tekan like dan share lah video ni dekat kawan-kawan. Oh ya, dan jangan lupa subscribe.